Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu. Mulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Assalamualaikum ahlud diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itulah doa yang dibacakan ketika masuk dalam pusara kawasan perkuburan. Mudah-mudahan jemaah sekalian menjadi ibrah yang paling penting buat kita semua. Memberi salam kepada ahli kubur. Yang mana kita semua ni bakal menjadi ahlu jenazah, ahlu kubur. Inilah tempat kesemadian yang tempat tinggal yang kekal lah. Ini tadi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keampunan kepada almarhum semua ahli kubur yang ada, dan insya-Allah kita menyusul jemaah sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menyambut Allah Ta'ala. Syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini saya berada di pusara seksyen Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam. Sementara menunggu kehadiran jenazah arwah pakcik saudara saya, belah ayah, belah ayah saya, adik-beradik arwah wan saya. Ialah adik-beradik arwah wan punya anak. Itu panjang cerita dia. Kira pakcik saudara lah. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian, ada cerita yang saya nak kongsikan sebenarnya tentang arwah ni, sebagai kita ambil ibrah lah, pengajaran pada kita yang hidup ni. Pertama, tagline kita, indahkan matimu maka indahlah hidup. Cuba tulis semua sekalian. Indahkan matimu, indahlah hidup. Indahkan matimu, indahlah hidup. Jadi pertama sekali jemaah sekalian,
kita kena bawa satu kesedaran, mungkin dah lama, mungkin yang baru. Kesedaran yang melihat kematian ni satu perkara yang pasti, dan kematian bukan perkara yang menakutkan, dan jangan kita takut-takutkan dengan kematian, kerana ianya termasuk dalam waqarahiyatul maut. Waqarahiyatul maut termasuk penyakit wahan. Jangan sampai kita takut dengan kematian. Ya, sedar memang kita ada dosa, kita banyak dosa. Namun dosa itu adalah hubungan kita dengan Allah, dekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengampun. Adapun kematian ni adalah sebagai transit untuk kita kembali ke kampung halaman, Darul Akhirah. Allah gunakan dalam Quran perkataan kampung, Darul Akhirah. Kampung akhirat. Sambil-sambil menunggu tengok jenazah sampai ke belum. Itu ni. Sebetul dah sini. Jangan silap pusara sudah. Betul. Sebab jenazah dijangkakan sampai pukul 9 tadi. Tapi ada kelewatan sikit. Dan Darul Akhirah. Darul Akhirah. Kampung halaman akhirat. Kematian adalah satu perkara yang sangat menjadi motivasi bagi para sahabat. Kematian indah seperti mas sekalian, pusara ni. Tu dia. Masya Allah. Bantu sebarkan mas sekalian. Kita pagi ni kita berada dalam siri ibrah kematian. Masya Allah. Apabila kita melihat pusara permakaman ni, pusara tanah perkuburan, kita kena letakkan dalam hati kita supaya kita nak indahkan tempat kekal abadi kita. Ya, kita tak letakkan kepastian, tapi pengharapan tu penting. Pengharapan tu penting ni mas sekalian. Allahu Akbar. Pengharapan kita untuk melihat pusara kita ni, inilah tempat kita, dia tempat saya. Kata para ulama, bila kita lihat jenazah, bila lihat pusara, jangan lihat orang, lihat kita. Bahawa situlah tempatku, situlah tempatku. Baik. Jemaah sekalian, alhamdulillah, arwah almarhum, panggilan dia Pak Long. Dia anak sulung bagi arwah Wan saudara. Wan saudara saya, sebelah arwah Wan. Pak Long Haji Taib nama dia. Satu kebaikan, pertama beliau Allah uji ni, biasa saya sebut uji, jangan cerita yang buruk je kan. Uji mesti sama, uji senang susah pun uji. Cuma dua-dua Allah bagi dekat arwah ni. Senang susah ada. Senangnya memang Allah berikan dia arwah ni kelebihan harta yang banyak, sehingga kan arwah Wan saya, arwah Walimah selalu cakap waktu saya sekolah di Samtas, rumah dia dekat Seksyen 7 memang sekalian, Seksyen 7. Rumah arwah Wan Walimah, mak mentua pada ni ataupun makcik Mak Long saya ni, suami dia, dekat Seksyen 11. Jadi belakang dengan sekolah Samtas Tengku Puan Jemaah. Jadi saya antara waktu sekolah dulu selalu balik, sebelum nak balik rumah outing ke, saya akan singgah rumah arwah Walimah. Jadi keraplah jumpa dengan arwah ni, arwah Pak Long ni. Arwah Wan saya ni, saya banyak dengar cerita daripada arwah Wan saya, Walimah ni. Pertama dia kata Farid, kata kalau kau nak jadi kan, waktu tu saya belum kerja, belum apa-apa lagi, tengah belajar. Dia kata kau jadi macam arwah macam Pak Long kau, katanya. Dia cerita pasal duit lah, duit dia banyak katanya. Jadi duit banyak. Kita dengar pasal duit banyak. Rupanya ada satu tabiat arwah ni yang diceritakan oleh arwah Wan Limah ni, mak mentua dia. Dia akan pergi pasar mas sekalian, beli barang. Dia antara orang yang beli barang dapur. Arwah ni, dia beli barang ni mas sekalian. Dan saya pun tak terbuat lagi. Kita background kubur lah cakap. Okay. Beli barang ni mas sekalian. Sebelum dia masuk pasar kat Shah Alam, ada pasar Shah Alam kan.
sebelum dia beli barang, hari-hari waktu setiap masa dia pergi, setiap waktu dia pergi, dia akan cari row by row tu orang susah, orang yang minta, kan? Kita orang datang tak, dia mendatangi orang. Ini satu amalan yang luar biasa, kan? Macam kita tunggu orang datang, orang susah datang. Tak, dia datang kepada orang susah. Sebelum dia beli barang keperluan dia akan cari seorang demi seorang. Lama lah. Jadi kalau nak beli barang dengan Pak Long ni, kata Mak Long saya, lama lah nunggu Pak Long kau ni. Tapi dia orang dah faham perangai. Dia arwah ni one of the Motorola punya one of COO dah. Top management Motorola lah. Dulu. Dan beliau masih aktif lagi dan masih lagi berkarier. Jadi itu antara tabiat yang pertama. Dia cari orang susah. Oh ya Allah, kita lah kalau dah senang, payah nak cari orang susah. Orang susah cari kita ada, kan? Itu yang pertama, ibrah ni. Baik, hasil pada situ tu dah cerita lama ni, belah tahun lah, 10 tahun lah. Perjalanan hidup dia, betul dah tengah cerita, tapi cerita ending dia. Dia orang yang senang. Mas sekalian, tahun 2018 Allah beri ujian kedua. Ujian pertama senang sungguh. Dan senang dia adalah dia gunakan untuk kebaikan. Dan ujian yang kedua saya perhati semalam pun saya tengok, dan arwah, saya tengok sendiri wajah arwah lah. Masya-Allah, memang dia ni, kalau saya boleh ambil gambar tu, saya ambil gambar. Dia nampak kait sini, dia senyum sini. Memang senyum Mas. Saya tengok, Allahu Akbar cakap. Betul lah, saya teringat arwah walimah saya cakap, jadi macam arwah. Okey. Itu azam saya lah. Cari orang susah. Jangan tunggu orang susah cari kita. Memang macam itulah. Jangan tunggu orang susah cari kita. Kita kena cari orang susah. Kalau betul kita ada duit, kan? Dan nak sangat ada duit sangat. Itulah tugas, kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waktu zaman 90-an lagi dah duduk Seksyen 7 tu, mana milion-milion masa tu. Kan? Memang Allah bagi dia kelebihan tu. Cuma jemaah sekalian, Allah uji 2018 saya cerita. Dia jiran kawasan dia. Ni cerita ni. Ni pengakhirannya. Allah. Nak bagi tahu jemaah sekalian. Ni dah perjalanan jagi sampai dah ni. Jenazah diuruskan di Masjid Negeri Shah Alam. Masjid Negeri. Di Masjid Negeri. Jadi tahun 2018 Allah uji beliau almarhum, tolong jiran dia, kemudian jatuh. Rumah terbakar. Rumah jiran ada kebakaran rumah. Dijadikan cerita, dimaklumkan jatuh tangga. Dah tangganya nak naik tu, tangga steel tu, kan. Ingatkan tak ada apa-apa. Rupanya masalah itu bermula episod arwah jadi bedridden. 5 tahun di 2018 kemudian PKP, ramai saudara tak dapat jumpa. Yang dapat tahulah, rupanya lepas tu kami dapat tahu bedridden. Ni sampai kot. Bedridden mas sekalian. Sampailah semalam beliau almarhum membuskan nafas. Jatuh, jadi berlaku pendarahan pada otak. Dia jatuh tu langgar sini. Jadi buat operation tanpa buka tempurung semua. Memang akhirnya bedridden. Tapi cerita yang pertama, tengok Allah jaga. Dengan isteri tak kerja. Kerjanya adalah kerja suri rumah. Kerja. 5 tahun mas sekalian. Masih ada anak kecil. Masih rumah masih ada lagi. Masih perlukan maintenance tinggi. Tapi yang pertama Allah kekalkan rezeki dia. Allah tetap 5 tahun fasiliti nak jaga arwah Pak Long ni memang macam hospital. Rumah dia jadi macam bilik hospital. Dengan katil yang high end punya. Mana 5 tahun duit dah ada je. Bukan sebab banyak duit tu. Saya yakin sebab dia hasil bantu orang. Ada bantu orang. Duit 5 tahun mas sekalian. Saya tanya kat maklum saya berapa kos saja nak tanya. Dia kena ada 20,000 ke 10,000 setiap bulan. Untuk kos arwah ni. Sebab dia dah bedridden. Lepas tu kena ada doktor 3 orang doktor spesialis datang ke rumah.
Bayangkan kalau kita sakit, saya tak tahu kita boleh survive ke tidak kan. Tengoklah jaminan tolong orang ni. Ya Allah, janganlah kita berkira nak tolong orang. Kita masa saya datang tu, kalau kita tengok sakit tu memang dah tak ada keluarga pun macam dah ni kan. Ketua keluarga dah collapse. Ketua keluarga dah collapse. Yelah walaupun bekerja, tapi kita tak tahu. Tapi saya teringat arwah walimah saya cerita. Saya terus ingat kata sikap dia mencari orang susah tu, saya kira itulah ganjaran yang Allah bagi. Waktu dia sakit dia terjaga. Memang dengan dari segi fasiliti memang tak nampak lah down dia, tak nampak ni. Memang doktor special datang. Bukan sebab dia berduit, tak semua orang dapat benda tu. 5 tahun ni mas sekalian, terputus income, okey. 5 tahun. 5 tahun terputus income, mendadak kerja kan. Tapi rupanya ya Allah, adalah rezeki lain yang Allah datangkan untuk cover arwah ni punya fasiliti dan semua dengan keluarga sekali, dan masih maintain duduk di rumah Seksyen 7 lagi, masih lagi, dan beliau bekerja. Tapi soalnya keberkatan tu saya lihat kat situ ya Allah. Dan kemuncaknya ni mas sekalian, bila kita tengok pengakhirannya, saya tengok arwah ni, ya Allah nak bagi rupanya solid ni. Allah nak ampunkan dosa dia semua lah mas sekalian. Sebab bila meninggal dalam keadaan sakit ni, saya dah banyak tengok lah kes meninggal sakit ni. Allah, itu cemburu juga kan. Sebab sihat ni belum tentu ada, sihat belum tentu taat mas sekalian. Sebab sihat ni amanah, padanya ada ibadah. Kadang kita sihat ni kita banyak main. Beliau sakit 5 tahun. Sepanjang 5 tahun sakit ni, Allah hapuskan dosa dia sampai bersih. Senyum, patut meninggal saya tengok Allah senyum arwah. Jadi senang pun Allah bagi, susah pun Allah bagi. Dia dua-dua ada dekat cerita arwah ni. Satu sisi dia senang sampai kita tengok hidup dia, oh senangnya lah hai Pak Long ni kan. Senang lah waktu tu kita tengok kan lah dia. Senang dia nak membantu, senang. Lepas tu dengan mak mentuanya beli barang, beli yang frozen, yang buka tu kan, petak ais tu. Mas sekalian. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil pengajaran lah. Ibrah yang kita boleh ambil pengajaran. Dan mudah-mudahan dalam kita meneruskan hidup kita ni, kita kena ada aim untuk darul akhirah. Itu saja saya sampaikan pagi ni. Jadi saya terinspirasi lah kisah Ibrah kematian di kalangan ahli keluarga saya ni. Begitu juga dengan arwah tok saya kan. Dia rupanya ada satu sikap yang Allah suka ni, jangan berkira. Hidup ni jangan berkira lah. Sebab pahala kita tak tahu kat mana datang. Jadi senang sangat pun Allah bagi, susah pun Allah bagi. Tapi susah tu sudut memang nampak kesian kan, terbaring kan. Tapi pahala bersih, kemudian isterinya menjaga arwah, pahala lagi. Si solehah memang sekalian. Jadi ini perkara yang saya teringat balik. Arwah Wan saya cakap, arwah Wan saya ingatkan begitu. Dia ingatkan, jadilah seperti Pak Long kau. Kat sini pun saya nampak. Dulu mungkin kita satu peringkat awal, kita nampak macam ingat jadi Pak Long tu macam berjawatan kan, ada jawatan tinggi, kedudukan tinggi. Cuma tidak. Masuk arwah Wan tu, dia tahu kan, dia nampak. Kalau saya pun baru ni pun nampak. Akhirnya saya nampaklah apa yang arwah buat. Secara ringkas ni begitulah mas sekalian. Masya Allah. Baik. Baik mas sekalian, itu saja saya kira saya nak kongsikan, saya nak rakamkan perkongsian di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk meneruskan kehidupan kita yang berbaki tak tahu bila lagi, dengan kejadian keadaan Palestin, dengan saudara kita yang tengah bertungkul lumus, berempah pulas di sana. Namun Allah menjanjikan ganjaran yang luar biasa je mas sekalian. Wallahu alam, itu saja perkongsian saya. Sementara saya nak teruskan tentang pengurusan jenazah insya-Allah. Wallahu alam. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Takbir, Allahu Akbar.